Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena Hari Kebangsaan Amiriyah Arab Bersatu dan sempena Hari Kebangsaan Republik Demokratik Rakyat Lao. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Super Brunei. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Presiden Emiriyah Arab Bersatu dan Pemerintah Abu Dhabi Emiriyah Arab Bersatu. Dan His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Naib Presiden dan Perdana Menteri Emiriyah Arab Bersatu, Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan Emiriyah Arab Bersatu sempena Hari Kebangsaan yang ke-53 Emiriyah Arab Bersatu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Presiden Republik Demokratik Rakyat Lao Tuan Yang Terutama Dr. Tonglun Sisulit. Dan Perdana Menteri Demokratik Rakyat Lao Tuan Yang Terutama Dr. Sonise Sifandon serta kerajaan dan rakyat Republik Demokratik Rakyat Lao sempena dengan Hari Kebangsaannya yang ke-49. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Super Brunei antara pasukan DPMMFC dan KBFC. Berangkat sama anak anda Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Perlawanan berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park. Anak anda Duli Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim beraksi sebagai Ketua Pasukan DPMMFC. Dalam perlawanan tersebut, DPMMFC menang ke atas KBFC 4-2. Lebih RM186,000 berjaya dikutip hasil SMS Brunei Prihatin bagi dana tahun 2023-2024. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Lebih RM186,000 berhasil dikumpul melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah untuk anak-anak yatim dana bagi tahun 2023 hingga 2024. Sehubungan itu, petang tadi diadakan Majlis Penerimaan Hasil Kutipan dan Pelancaran SMS Brunei Prihatin
bagi dana bagi tahun 2024 hingga 2025. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Hasil kutipan diterima oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Sumbangan diterima daripada syarikat dan pelanggan DST, Syarikat Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad. Juga diadakan pelancaran SMS Brunei Prihatin bagi dana tahun 2024 hingga 2025. Projek tersebut berjalan selama 9 bulan bermula hari ini hingga 2 September 2025. Amat suka pakai baju babah. Majlis diselajurkan dengan penyerahan sumbangan kupon bernilai lebih RM190,000 yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Dana. Untuk seramai 376 orang. Sempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya 2024, Jabatan Pembangunan Masyarakat petang tadi mengadakan Majlis Qalbun Salim. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Mangkis Madang. Hadar Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisian majlis tazkirah khas bertajuk menyantuni golongan orang kelainan upaya OKU. Tazkirah antara lain menekankan isu mentaliti atau sikap setengah anggota masyarakat yang menganggap OKU sebagai beban dalam kehidupan. Majlis bertujuan menzahirkan rasa syukur dan penghargaan kepada golongan OKU yang telah menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Bukan hanya setakat suara yang isu tersebut keluar. Memperelokkan bacaan Al-Quran secara muratal dengan berintonasikan lagu-lagu teranum diterapkan dalam kelas tahsin muratal Al-Quran. Perasmian kelas pertama tahsin muratal Al-Quran diadakan pagi tadi di Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD. Kelas bertujuan membantu memperbaiki mutu bacaan Al-Quran secara tartil yang bersistem, memperkasa kaedah seni membaca Al-Quran, mengenalkan makam lagu-lagu Al-Quran secara muratal. Kelas berkenaan diadakan pada setiap hari Isnin di masjid tersebut. ...36 orang menyertai program Artisan Skills Anjuran Pusat Pembangunan Belia dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Temburong. Program adalah bagi kursus kemahiran asas roti canai, capati dan nan. Objektif program memberikan pendedahan asas kepada belia dan komuniti mengenai bidang kulinari dan perniagaan serta memberi ruang untuk mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan oleh Pusat Pembangunan Belia. Program berlangsung di Pusat Belia Pekan Bangar, Daerah Temburong. UNISA perlu mencerminkan nilai Islam dalam program dan aktivitinya dalam usaha memperkokoh jati diri para graduan. Laporan mengenainya menyusul selepas ini. Teruskan bersama berita perdana.
Kejayaan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dalam The World University Rankings for Innovation menjadi pendorong kepada universiti tersebut untuk terus melaksanakan penyelidikan berimpak tinggi dan inovatif bukan sahaja di negara Brunei Darussalam bahkan ke peringkat antarabangsa. Menurut Pengarah Pejabat Perancangan dan Pembangunan Strategik Unisa lagi, pelbagai usaha dilaksanakan bagi memperkukuh jati diri para graduan. Setiap program dan aktiviti harus mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Islam agar ianya dapat melahirkan pelajar yang berpengetahuan luas dan mampu mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian. Pembudayaan integriti di institusi pengajian tinggi sangat penting kerana ianya selaras dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang menekankan sifat jujur, amanah dan keadilan. Dengan menerapkan integriti, ianya dapat memupuk kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan graduan yang bukan sahaja bijak tetapi juga berakhlak dan beretika tinggi. Mengawal berat badan dan mengamalkan gaya hidup sihat boleh mengurangkan risiko menghidap penyakit diabetes jenis 2 dalam kalangan kanak-kanak. Antara tanda-tanda penyakit diabetes ialah sering merasa dahaga, letih dan kurang berat badan meskipun mempunyai selera makan yang baik. Menurut pakar pediatrik endokrine Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, tanda-tanda penyakit diabetes jenis 1 dan 2 dalam kalangan kanak-kanak dan orang dewasa adalah sama. Tambahnya, perubahan gaya hidup atau intervensi tertentu penting bagi membantu mengurangkan risiko penyakit diabetes jenis 2. Di negara Brunei Darussalam, kadar kejadian diabetes jenis 1 adalah 4.9 dalam 100,000 kanak-kanak. Faktor utama kanak-kanak boleh menghidap diabetes jenis 2 adalah berat badan berlebihan. Mengikut data yang terkini dari WHO, dianggarkan 1 dalam 4 kanak-kanak Brunei yang berusia di antara 5 dan 19 tahun adalah obes. Oleh itu, kejadian diabetes jenis 2 kirakan meningkatlah. Kepentingan kerjasama antarabangsa dan saintifik dalam pembangunan teknologi antara yang diketengahkan semasa sesi seminar bersama saintis terkemuka dari Pertubuhan Penyelidikan Australia. Sesi mengetengahkan Dr. Nashwat Hek dari Pertubuhan Penyelidikan Saintifik dan Perindustrian Commonwealth. Seminar dihoskan oleh Pusat Bagi Kemajuan Bahan Sains dan Tenaga dengan Suruhanjaya Kerjasama Suruhanjaya Tinggi Australia di negara Brunei Darussalam. Seminar membawakan tajuk Scientific Cooperation to Expand Hydrogen Technologies and Ammonia Co-Firing for Power Generation berlangsung di Perpustakaan Universiti Brunei Darussalam. Bahagian Industri dan Ekosistem Perniagaan melalui Unit Sukatan dan Timbangan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan ke atas alat sukatan jenis pam minyak di stesen minyak. Mengambil kira keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak berkenaan ditutup selama 2 jam bermula pukul 9 pagi. Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei MSABDB mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan klub bola sepak BSRC dalam saingan bola sepak Liga Super Brunei petang kemarin. Pada perlawanan yang berlangsung di Padang Kebajikan, Kompleks Sukan Brakasitu MSABDB menang bergaya 6-0 ke atas klub bola sepak BSRC. Kasuka Arauda dan Almira's Haitun FC masing-masing melakar kemenangan dengan saingan futsal Liga Elit Brunei. Perlawanan berlangsung semalam di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hasna Bolkiah, Brakas.
Perlawanan pertama menyaksikan Kasuka Rauda meraih 3 mata penuh setelah menewaskan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei 5-2. Sementara itu, dalam perlawanan kedua pula menyaksikan Almira's High Tune FC menewaskan pasukan DDTFT 9-5.